Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Izzati binti Saidin, nombor matrik 214916 dan saya adalah pelajar Bachelor Pendidikan Sains Rumah Tangga. Penyelaras PAS ialah Dr. Rahimah Jamaluddin dan penyelia ialah Dr. Nurliza Ghazali. Saya akan membentangkan tentang pengalaman awal di sekolah yang telah dijalankan di SMK Changlun, Kedah. Latar belakang Sekolah Menengah Kebangsaan Changlun atau ringkasannya SMKC adalah sebuah sekolah menengah harian luar bandar asrama harian yang terletak di Changlun, Kedah. Sekolah ini telah ditubuhkan pada tahun 1977. Pada awalnya, sekolah ini telah menumpang di SK Sultan Ahmad Tajuddin Jitra, Kedah. Setelah itu, pada tahun 1982, sekolah ini telah berpindah ke bangunan sendiri di Changlun, Kedah. Visi dan misi sekolah. Visi sekolah adalah pendidikan berkualiti, insan terdidik negara sejahtera. Dan misi sekolah adalah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Lokasi sekolah. Sekolah Menengah Kebangsaan Changlun terletak di kilometer 11 Lebuh Raya Utara Selatan 06010 Changlun, Kedah. Seterusnya ialah infrastruktur sekolah seperti dewan, koperasi, kantin, surau, bengkel PSB, pusat dakwah Al-Husna, English Soul Garden dan asrama. Seterusnya ialah infrastruktur sekolah berkaitan dengan bidang. Yang pertama ialah bilik jahitan. Berikut merupakan contoh gambar dalam bilik jahitan. Seterusnya ialah bilik masakan. Gambar menunjukkan gambar dalam bilik masakan dan juga peralatan yang terdapat di dalam bilik masakan. Seterusnya ialah persekitaran sekolah di mana terdapat pondok dan juga kerusi di sekeliling sekolah untuk kemudahan pelajar. Seterusnya ialah ini menunjukkan gambar bilik darjah di SMKC. Pemerhatian terhadap proses pembelajaran dan pemudahcaraan dalam bilik darjah. Yang pertama ialah aktiviti semasa PDP. Yang pertama ialah aktiviti mengukur badan di mana pelajar mengambil ukuran badan secara berpasangan setelah guru menunjukkan demonstrasi. Aktiviti kedua ialah melukis mini pola di mana pelajar melukis mini pola mengikut arahan dan contoh yang ditunjukkan oleh guru. Dan yang ketiga ialah pembentangan di mana pelajar diberi kebebasan untuk memilih medium pembentangan berdasarkan tajuk yang diberikan oleh guru secara berkumpulan. Kekuatan dan kelemahan aktiviti PDP. Kekuatan aktiviti ialah dapat meningkatkan pemahaman dan kemahiran motor halus melalui aktiviti fizikal dan mengasah kemahiran bercakap dan meningkatkan keyakinan pelajar dalam aktiviti pembentangan. Dan kelemahannya ialah pelajar kurang memberikan perhatian semasa pembentangan rakan-rakan mereka di mana mereka bercakap antara satu sama lain atau terlibat dengan aktiviti lain. Seterusnya ialah alat bantu mengajar. Yang pertama ialah pita pengukur dan pemaris jahitan yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Yang kedua ialah komputer dan LCD yang digunakan semasa aktiviti pembentangan dan penggunaan buku teks sebagai sumber utama, kertas semasa aktiviti melukis pola dan lembaran kerja untuk mengukuhkan pemahaman pelajar. Seterusnya ialah amalan pedagogi. Yang pertama ialah berpusatkan guru di mana guru memainkan peranan yang aktif sebagai pengajar. Yang kedua ialah bimbingan secara individu di mana guru akan mengelilingi kelas untuk melihat kemajuan pelajar dan memberikan bantuan kepada pelajar yang memerlukan bantuan tambahan. Yang ketiga ialah pembelajaran secara praktikal di mana guru mengamalkan pembelajaran melalui amali seperti mengukur badan. Seterusnya ialah rancangan pengajaran harian. Berikut merupakan contoh rancangan pengajaran harian yang ditulis dengan pelbagai aspek yang ingin dicapai seperti standard kandungan dan pembelajaran, objektif pembelajaran, aktiviti semasa PDP, alat dan bahan bantu mengajar dan juga elemen berentas kurikulum. Pelaksanaan KEBAT. KEBAT ini diterapkan di dalam PDP dalam aktiviti pembentangan di mana pelajar perlu melakukan analisis terhadap tajuk yang diberikan. Ini dapat meningkatkan kemahiran berfikir pelajar dan juga menggalakkan kreativiti dalam penyediaan bahan pembentangan. Yang kedua ialah melalui lembaran kerja di mana soalan yang diberikan adalah berbentuk aplikasi dan ianya dapat menggalakkan pelajar berfikir secara kritis dan memperkuatkan pemahaman konsep melalui aplikasi. Seterusnya ialah kesediaan diri sebagai bakal guru.
Perkara-perkara ini dapat menyediakan dan membantu bakal guru dalam meningkatkan kemahiran mereka dalam mengendalikan aktiviti dan meningkatkan keterlibatan pelajar, dapat membantu dalam memilih dan menggunakan alat dan bahan yang sesuai dengan topik pembelajaran, membantu dalam memilih strategi pengajaran yang sesuai, membantu bakal guru merancang PDP secara sistematik dan mengetahui kepentingan kebat dalam PDP untuk merangsang kemahiran berfikir pelajar. Seterusnya ialah refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Budaya sekolah yang terdapat di SMKC ialah memberi salam, membaca Yasin, guru bertugas di pagar, aliran selawat, surah dan doa pada setiap pagi, budaya membaca dan program nilam dan memperkasa kemahiran membaca di mana kelas intervensi membaca dijalankan kepada pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 2 yang kurang berkebolehan dalam membaca. Seterusnya ialah budaya kerja. Yang pertama ialah bekerjasama dalam satu pasukan antara seluruh warga sekolah. Yang kedua, komunikasi yang berkesan antara guru sesi pagi dan juga guru sesi petang. Budaya tolong-menolong antara guru-guru dan warga sekolah. Pengurusan masa yang efektif supaya tiada kerja yang tertangguh dan kepimpinan yang berkesan. Kekuatan dan kelemahan budaya. Kekuatan budaya sekolah ialah dapat menggerakkan hubungan antara warga sekolah dan membantu meningkatkan kemahiran membaca. Kelemahan budaya sekolah ialah kurang pelibatan pelajar dan kurang keberkesanan budaya yang diterapkan. Kekuatan budaya kerja ialah pengurusan kerja yang teratur dan kurang penangguhan kerja. Kelemahannya ialah kurang komunikasi kerana perhimpunan secara harian tidak dijalankan. Kepentingan budaya sekolah dan budaya kerja terhadap profesionalisme keguruan. Kepentingan budaya sekolah yang pertama ialah dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang positif dan yang kedua ialah dapat meningkatkan hubungan antara guru dan pelajar supaya lebih mesra. Kepentingan budaya kerja yang pertama ialah dapat meningkatkan kerjasama antara guru-guru dan warga sekolah. Yang kedua ialah pengurusan masa yang efisien supaya dapat mengurangkan tekanan dalam tanggungjawab. Dan yang ketiga ialah dapat meningkatkan kualiti pengajaran guru. Seterusnya, akhir sekali adalah rumusan. Cadangan penambahbaikan. Isu yang pertama ialah keterlibatan pelajar dalam budaya membaca doa. Cadangan yang boleh dijalankan ialah guru mengeluarkan sedarai nama pelajar untuk membaca doa secara bergilir-gilir. Isu yang kedua ialah keterlibatan dalam program nilam. Cadangan yang boleh dijalankan ialah dengan memberikan ganjaran kepada pelajar yang berjaya mencapai sasaran membaca seperti anugerah nilam. Isu yang ketiga ialah pelajar datang lewat ke sekolah. Cadangan yang boleh dijalankan adalah guru bertugas di pagar secara konsisten dan merekod kedatangan pelajar yang lewat secara harian. Rumusan. Secara keseluruhannya, pengalaman awal di sekolah ini dapat membantu pelajar program pendidikan dalam persediaan menjadi pendidik, dapat memberikan pendedahan dan pengalaman kepada pelajar dalam merasai suasana sebagai pendidik dan memahami tingkah laku murid serta budaya sekolah dan budaya kerja. PAS juga dapat meningkatkan diri dalam aspek keyakinan, komunikasi, kerjasama, keberanian dalam persekitaran sekolah. Dan pelajar juga dapat memahami pengurusan bilik darjah dan penyepaduan teori praktikal terutama dalam subjek kemahiran seperti sains rumah tangga dan juga dapat membantu pelajar dalam memilih aktiviti ABM, BBM, amalan pedagogi dan juga strategi pengajaran yang berkesan. Cadangan program sulam yang boleh dijalankan di sekolah yang pertama ialah memasak bersama komuniti setempat di mana ianya melibatkan pelajar dan komuniti setempat untuk memasak bersama di mana pelajar boleh mengajar cara memasak makanan berkhasiat sebagai contoh dan ini juga dapat meningkatkan hubungan sosial dan pengetahuan memasak. Pelajar dapat berkongsi kemahiran dan pengetahuan tentang pemakanan sihat. Program ini dapat memberikan peluang kepada pelajar untuk mempraktikkan kemahiran memasak dalam konteks dunia nyata. Cadangan program yang kedua ialah bengkel asas jahitan di mana pelajar mengajar kemahiran menjahit seperti menjahit tangan ataupun menggunakan mesin jahit. Ini dapat memberikan pengalaman dan manfaat kepada kedua-dua pihak, pelajar dan juga komuniti. Program ini juga dapat menendahkan kepada komuniti tentang asas menjahit yang dapat digunakan dalam kehidupan seharian dan juga potensi untuk menjana pendapatan bagi komuniti. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.